matematik, yes, kita buat matematik, tapi kan apa nak cakap dia, ya kita buat matematik, tapi cikgu cuma ada satu hari tu cikgu terfikir, and student cikgu pun tanya juga kan, kenapa belajar AdMath? AdMath ni susah. AdMath susah, belajar je lah matematik tau, sebab yelah matematik senang sikit. Lepas tu macam kalau belajar AdMath, contohnya macam student dekat ni RMC, dia dah kata dia nak jadi tentera, apa kaitan, kenapa nak belajar AdMath kan? Cikgu, saya nak jadi lawyer je, kenapa saya kena belajar AdMath kan? So benda-benda tu yang buatkan cikgu terfikir, betul juga, kenapa student aku belajar AdMath kan? Even sekarang pun kalau lah cikgu sekarang tidak menjadi cikgu AdMath, apa kepentingan cikgu untuk belajar AdMath kan? Contoh kalau cikgu jadi accounting punya maths berbanding dengan AdMath, apa yang susah ni, betul tak? So kan AdMath susah, macam tak ada kerja gila je, macam pasal lah nak jawab tu. So macam tu yang menyebabkan cikgu terfikir, belajar AdMath ke AdMath. And by the way, siapa yang baru masuk, hari ni kita bukan nak belajar AdMath, kita cuma nak tengok, kita nak belajar sesuatu daripada AdMath, daripada maths lah basically, daripada AdMath ataupun AdMath secara khususnya. Sebab setakat ni kita belajar AdMath, kita belajar maths, tapi tak tahu apa tujuan. Lepas tu pula macam kadang-kadang, cikgu saya tak apply pun benda ni dalam kehidupan saya. Yes, betul, cikgu setuju betul. Itu sebab apa? Sebab kita belajar kerana nak exam, in a way, betul? So hari ni apa yang cikgu nak exercise hari ni adalah, bukan exercise, apa yang kita nak buat hari ni adalah, cikgu nak kita belajar sesuatu daripada AdMath. And tajuk yang cikgu nak pilih ni adalah mana marker pen? Marker pen ku hilang. Oh ni, Astaghfirullahalazim. Okay, so cikgu nak kita belajar sesuatu daripada AdMath. Selama ni kita belajar dia tak ada apa-apa kan, ni kita nak belajar sesuatu daripada AdMath. Tengok tu, yes, itu sebiji-sebiji. Saya nak jadi doktor, kenapa saya kena ambil AdMath? Well, nombor satu, first kali cikgu tak sure tentang apa macam dulu cikgu fikir doktor ada kaitan dengan maths ke kan? Apa yang maths yang doktor buat? Ada tu memang ada, tapi tak adalah sesusah sampai AdMath kan? Tapi tapi ada satu subjek atau course dia panggil biomaths, maknanya adalah biologi dan matematik. So mungkin berkaitan lah, cikgu tak sure sangat. And plus maths is a mother of all science. Jadi as long as awak berada dalam bidang sains, then maknanya awak akan ada lah maths tu, betul? Okay, so cikgu nak tunjuk kat awak, cikgu nak kita belajar lah apa because maths, bagi cikgu maths is life. Cikgu nak tunjukkan yang apa yang kita boleh pelajari daripada belajar maths. Okay, so tajuk yang cikgu nak cerita hari ni adalah janjang atau alamak, tak muat. Cikgu padam jap. Mana kain? Oh ni dia. Cikgu dekat sini lah. Okay, so hari ni cikgu nak tunjuk dekat awak janjang dan juga atau progression lah dalam bahasa Inggeris. Macam ni kerja progression, betul? Okay, progression. Okay. And tapi kita tak nak go through semua pasal janjang ni. Awak dah belajar dalam kelas. Cikgu nak take this to something more than just in class. Okay, so tapi untuk itu awak kena faham sikit lah, kena ingat balik lah macam mana janjang ni. Okay, so contoh cikgu bagi satu garis nombor. Okay, so nombor pertama ni kita ada, nombor pertama ni adalah sebutan pertama tu lah kan. Contoh ni macam, let's say kita ambil 3 kan, lepas tu seterusnya tu 5, lepas tu 7, lepas tu 9, lepas tu 11 kan. Nombor dia kita tambahkan 2, dia bertambah 2. Setiap ni dia tambah 2, ya, cikgu tahu dia bertambah 2. Okay, alright. So syarat nak masuk U pun kena ada AdMath kan.
Okay, so mari kita tengok apa. Yelah, kita tak naklah sekadar belajar AdMaths. Sebab apa? Sebab syarat dia je. So there's something yang AdMaths cuba bagi tahu kita. So mari kita tengok So kita tahu janjang progression dia adalah nombor yang ditambahkan 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya lagi lah kan. Jadi daripada sini awak belajar yang dia ada formula dia, betul? Mana datang formula tu? So formula tu formula Tn. Tn ni adalah apa? Cikgu cerita macam mana dapat tu. So contohnya ni adalah sebutan ke 9. Sebutan ke-9. Ni adalah 9. Sini sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. So contoh, cikgu nak sebutan ke-4. S4 ni, T4. Macam cikgu nak dapat sebutan ke-4 ni? So tengok cikgu bermula start pada 3. Kita akan tambah berapa kali? Kita akan tambah dengan 1, 2, 3. Kita akan tambah 3 kali. Tambah berapa? Tambah 2. Maknanya setiap kali lompat ni kita akan tambah 2. So tambah 2, tambah 2, tambah 2. Maksudnya 2 tu ditambah sebanyak 3 kali. So 3 darab 2 lah. Betul tak? Okey. So kat sini kita ada T4. Kan? T4 ni sama dengan 9. Tapi macam ni kita nak kaitkan 4 ni sebab apa? Okey. Contoh, kalau awak nak T4, dia akan jadi 3 kali lompat. Kalau awak nak T5, dia akan lompat berapa kali? 1, 2, 3, 4. So dia always akan kurang 1. So kalau sini 4, lompat 4. Sebutan ke-4 lompat 3 kali. Sebutan ke-5 lompat 4 kali. Jadi maknanya dia akan jadi 3 tambah 4 tolak 1 dengan 2. Okey, di mana 4 tolak 1 ni mewakili berapa kali kita melompat tu. Okey, alright. So seterusnya cikgu tunjukkan kan kat sini kita dapat 9 tu. Okey, jadi dari sini datangnya formula Tn sama dengan 3 tambah n tolak 1 2. Betul? Okey, 3 ni apa? 3 ni adalah nombor yang pertama. Kita nak tambah 2 tu betul, tapi kita kena tahu kita tambah dari mana, daripada 3. So di sini kita panggil dia sebagai A ataupun sebutan pertama. Ni hasil tambah ni, tambah-tambah ni. Berapa kita dapat? Kita panggil dia sebagai D ataupun different, common different, perbezaan. Okey. Hai semua. Siapa yang baru datang? Ni, apa yang kau tengok cikgu bebel ni? Apa yang cikgu tengah bebelkan sekarang ni adalah kita nak correct something daripada topik janjang dan progression ni. Apa yang kita boleh belajar kan? Selain daripada sekadar mengira janjang ni, apa yang kita belajar dari orang? Okey, so tengok sini Ini 9. Tn cikgu nak tulis besar sikit. Awak nampakkan kat bahagian atas ni. Tn sama dengan A tambah n tolak 1 B. Well, sebenarnya kalau perhatikan betul-betul, A ni bermaksud di mana kita bermula. Bila awak perhatikan kan, awak rasa macam saya ni tak pandai lah cikgu, saya rasa macam susah nak belajar kan. Lepas tu macam kawan saya tu senang je belajar, ataupun mungkin awak rasa awak kurang baik kan, ataupun awak mungkin rasa awak dah baik, jadi buat apa belajar lagi kan. So kalau awak rasa macam tu, dia ada something awak boleh belajar kat sini. So tengok betul, A adalah berapa kali kita bermula, B adalah berapa amount of usaha kita, n tolak 1 adalah berapa kali kita attempt. Apa yang cikgu cuba sampaikan kat sini? Contohlah, kalau awak nak result awak 100 markah, awak nak jadi budak baik, awak nak jadi anak yang soleh, ini semua awak punya target. Apa yang awak nak, dia tak kisah awak mula dekat mana.
Dan awak kena, apa yang awak perlu tambah adalah usaha awak dan cuba berkali-kali. Kenapa? Tak percaya, mari cikgu tunjuk dengan nombor. Mari cikgu tunjuk dengan nombor. Okay, tengok betul, tengok hati betul. There's something yang dia ajar kat kita sini. Kita bermula kat mana? Andai katalah kita ambil contoh, kita ni budak yang tak baik sekarang. Kita ni yang budak yang tak berapa pandai, tak dapat 100 tu. Okay, tak dapat 100. Let's say kita fail, markah exam kita fail. Berapa? 20 kita. Betul tak? 20. And then, untuk kita dapat 100, apa yang kita perlu adjust? Kita perlu adjust usaha kita. Let's say usaha kita 5 adalah usaha kita. And then, bagi tu cikgu, berapa banyak attempt awak perlu untuk dapatkan 100? Berapa attempt? So 20 kita perlukan lagi 8. So kita kena darab dengan berapa ni? Kan dulu maths right now 16, is it? 8 darab 4, 40. 40 tambah ni dia perlukan 80. So 8 darab 2, 16. Adakah 16 darab 5 dapat 80? 8 darab 5, 40, betul. So kalau 16 dapat ni, okey, betul. So ni dapat 80 tambah 20, dapat tak 100? Yes. Apa yang awak perlu buat adalah awak kena adjust. So cikgu, takkan saya nak cuba sampai 16 kali? Yes. Jadi awak kena adjust awak punya usaha. Contoh, kita tingkatkan usaha kita jadi 10. Untuk awak dapat 100 daripada tempat yang sama awak bermula, iaitu 20, awak kena tingkatkan usaha. Kena cuba berapa kali pula? Kena cuba hanya 8 kali. Nampak tak sesuatu kat sini? Nampak tak? Nampak tak? 75, 29. Cikgu, siapa cipta subjek Ed Maths? Dia bukan datang sesuka macam, oh mimpi aku nak buat Ed Maths, tak. There's something. Orang ni dia belajar sesuatu daripada sini sebenarnya. Nampak tak kat sini? So daripada 100 ni, okay, now. Ini kalau awak lah budak yang tak baik, budak yang tak apa, yang tak pandai belajar tu, kan? So apa yang awak perlu adjust adalah ni. Okay, now kalau awak pula adalah budak yang memang dah super, dah excellent, maknanya awak bermula daripada 90, kan? Awak hanya perlu usaha yang sikit je, 2 je. Hanya cuba 5 kali untuk dapat 100, betul? Betul? Yes, betul. Tapi jika apa jadi kalau instead of berusaha, awak leka, awak tak buat, awak tak belajar, awak relax, awak main. Alhamdulillah P3 saya dah straight A. Takkanlah at maths pun saya tak boleh straight, tak boleh A. SPM tu kacang je, bak kata orang lain. Abang sini saya kata elok je. Abang saya dapat straight A dulu, takkan saya tak boleh buat. Tapi walau apa-apa reason pun awak tak berusaha, awak adjust usaha awak menjadi negatif 2. Maknanya awak tak berusaha. And dengan cubaan yang sedikit, sedikit macam ni, awak dah berapa dah? Awak tak dapat 100 dah. Awak jadi berapa kat sini? 90 tambah dengan negatif 10 jadi 80. Untunglah 80 je, masih okey lagi. Cuba bayangkan, instead of tak berusaha, awak main game, kan? Lepas tu tidak study, awak banyak main game. So ini banyak main game, so maknanya banyak main game. Nah, banyak main game tu, awak main game berkali-kali. Ni awak dapat berapa kat sini? 90 ni 900 maksudnya 800, negatif 800 something. Betul tak? So inilah dia, inilah benda yang kita belajar. Contohnya, okey, mungkin kita mungkin awak mungkin memang super lahir macam memang saya memang ditakdirkan anak soleh lah, betul lah, tak tipu, kan? Doesn't matter di mana awak start. Even kalau awak start kat sini negatif pun, apa yang awak boleh adjust adalah awak punya attempt dan usaha awak. So kalau kat sini contohnya dia memang dah superb 125, kalau kat sini usaha dia mengarut dan dia buat tak apa-apa, dia berusaha untuk mengarut, faham tak? Maka berapa awak dapat? Still nombor negatif. Awak takkan dapat apa yang awak nak. Awak akan dapat apa yang awak usahakan. Usaha yang mengarut diulang berkali-kali, maka hasilnya tak kisah dari mana awak bermula. Siapa belajar sesuatu daripada ni? Janjang dia beritahu kita something yang sangat valuable.
Bukan sekadar gagal, negatif Wak. Jauh. Janjang dia akan kita sesuatu yang sangat valuable. Cuba kita cikgu, apa yang awak belajar dari situ? Daripada contoh ni je, apa yang awak belajar? Cuba tuliskan dekat situ, cikgu nak tengok. Cikgu tengok. Cikgu faham kenapa awak rasa macam cikgu. Saya confirm saya tak akan apply janjang ni dalam kehidupan saya. Yes, cikgu setuju. Tapi ini, this is the life lesson. Cuba tuliskan apa yang awak belajar kat situ. Tuliskan dekat ruangan komen tu apa yang awak belajar. Something macam quotes ke tentang ni. Penting. Start kat mana? Attempt awak, usaha awak. Usaha kita ni tak boleh usaha yang salah. Kalau awak cuba banyak kali tapi usaha ni salah, result dia negatif lah. Kalau awak usaha awak betul tapi attempt awak sikit, awak cuba macam baru sekali dua kali dah give up, memanglah tak dapat lagi. Awak kena attempt banyak kali kalau awak tahu usaha awak betul. Ini pula apa? Doesn't mean where you dia tak ada makna awak kat mana. So macam kita baca sikit. So saya terasa sakit makan dalam. Saya belajar supaya teruskan usaha. Terima kasih janjang. Yes, saya terasa sakit. Kalau nak tinggi tapi usaha sikit, memang tak dapat. Yes, kita kena improve sampai jaya. Kalau kita tak ada usaha untuk jaya, mustahil yang datang itu kejayaan. Dan mesti betul kiraannya. Anyway, kalau mulanya kita kurang, lagi banyak kita perlu usaha. It's okay, yes. Boleh tak explain balik alamak? Awak kena tengok balik. So kat sini it doesn't matter where you start. Tahu? Doesn't matter where you start. Macam mana awak berubah kat sini. Berapa usaha awak, berapa awak punya cubaan, baru boleh dapat hasil yang awak nak. And cikgu sebut kat sini, cikgu gunakan perkataan hasil dekat sini. Salah. Hasil. Ini apa? Nanti cikgu akan bincangkan. So, kalau macam cikgu belajar yang doesn't matter where you start, it's about how you deal with it. How you deal with it. Ada orang start tinggi, ini mengarut, habis. Ada orang dia start dia rendah, ini bagus, so dia tinggi. Okay. And kalau perasan betul, tengok betul, ini di mana kita bermula ni is something yang awak tak boleh kontrol. Awak tak boleh kontrol. Dia tetap. Betul tak? Dia tetap, awak tak boleh kontrol. Jadi kenapa awak perlu risaukan? Awak kata macam cikgu, saya ada certain student dia kata, cikgu saya ada sedikit masalah macam mental, saya tak apa-apa ni sangat. It's okay, yes, we know, it's okay. Awak still ada benda yang awak boleh kontrol. This is uncontrollable. Uncontrollable. Awak tak boleh kontrol. Jadi buat apa awak risau? Apa risau? This ni the second part of janjang aritmetik ni. Ini adalah apa yang awak boleh kontrol, benda yang awak boleh ubah. Pilihan di tangan awak. Ini bukan pilihan di tangan awak. Awak bukan ni dalam something macam lahir-lahir dah ada ni. Tapi ni tak. Awak boleh ubah benda ni. Okay, so now cikgu nak tengok balik dekat sini. Jangan lupa save life. Okey, usaha dan kejayaan, usaha yang tinggi menghasilkan kejayaan. Usaha yang betul. Kena adjust sikit. Ada orang usaha betul tapi usaha dia salah kan. Cikgu, saya nak berjaya nak dapat 100 dalam AMAT. Apa usaha awak? Saya main game. Usaha tapi salah dia punya ini. Kita kena improve sampai berjaya. Yes, awak nak. Okey, apa lagi ni cikgu bacanya? Everything is started with usaha. Yes, everything start with usaha. Not this one. Bukan ni. Dia start dekat sini. Good. Usaha tangga kejayaan. Yes, setiap kejayaan bermula dengan usaha. Betul. Dia translate bahasa Inggeris kan. Cikgu jangan lupa save life. Alright. Okay, and then takdir. Takdir ni adalah uncontrollable, benda yang kita tak boleh ubah tadi. Saya mula rajin layan MF bermula dengan Okay, terima kasih cikgu, terima kasih. Cikgu try buat lebih banyak video lagi. Okay, so kiraan yang betul. Alright. So ni adalah benda yang kita belajar daripada sini. Okay, and then ni, kalau TN ni adalah hasil, dan apa ni? Awak mungkin kata ni adalah usaha. Cikgu suka. Tapi yang lebih tepat adalah ini adalah awak punya
progress. Awak punya progress. That's why bab ni dipanggil progression. Dalam bahasa Melayu dipanggil janjang. Janjang ni adalah jujukan, merujuk kepada tertib. Tertib pada nombor tu makin naik, makin naik, makin naik. So yes, kalau awak buat attempt dengan usaha awak yang betul, nombor awak yang start dari rendah ni dia akan naik, 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 naik sampailah awak capai matlamat awak. That's janjang. Progression. I love it bila cikgu jumpa sesuatu. And sebenarnya right now mungkin awak dah boleh start fikirkan apa yang awak belajar daripada bab-bab yang lain. Every bab tu mesti ada something yang dia ajar kita, kan? So macam janjang ni dia ajar kita janjang progression, apa, he, she, it, he, they aku banyak. They taught us to be control, to focus on apa yang kita boleh control, bukan benda yang kita tak boleh control. Okay? Alright. Faham ke? Okay. So cikgu nak dengar lagi apa ayat-ayat sedap ataupun apa quote ataupun apa lagi yang awak belajar daripada penerangan ringkas tentang progression. Dia bukannya suka-suka bagi nama progression. This is the progression yang everyone mesti dapat, mesti sedar tentang. Mungkin awak tak dapat A at maths, fine, tapi ni awak belajar. This is apa yang awak akan bawa sepanjang hidup awak. This. Mungkin kita cakap pasal cikgu, saya tak sempat attempt saya tak sempat cukup tiba-tiba SPM, saya tak sempat, fine, awak teruskan benda ni. Because why? Awak akan restart balik kat university. Doesn't matter where. Start daripada awal ke university. Right now, kelas student tingkatan 4, you have your time, you have everything right here. Ni, awak ada tempoh yang banyak masa. Form 5, don't worry, this is your A right now. Start, move this, gerakkan attempt awak, naikkan usaha awak. This is benda yang awak perlu buat sekarang. So jangan risau tentang result. Because why? Because you need to change your progress. Progress ni yang penting. Okay? Mari plan untuk N tolak 1D. Yes, oh cikgu suka ayat tu. Let's plan for N minus 1, because kita boleh control itu. Oh berlampu. Okay. So kita boleh control benda ni. Apa lagi? Okay, good. Alright, terima kasih. I really hope cikgu and by the way, ini adalah cikgu suka cerita benda ni sebab ni adalah life lesson yang pertama cikgu belajar dalam Maths. Yang kedua. This is yang kedua. Yang pertama cikgu belajar dalam apa nama datang lupa, index number. So next time cikgu akan buat untuk index number pula. Alright. So let's plan. Oh cikgu suka ayat ni. Cikgu akan post ayat ni dekat Facebook dengan Instagram cikgu. Cikgu akan tag Ilya. Cikgu nak tulis ILYAKMEL. Okay. Mari plan untuk N tolak 1D. Yes, I like it. Mantap jiwa. Alright. Ada lagi yang boleh cikgu bacakan? Awak rasa yang superb gila ayat ni. Okay. And kalau awak rasa awak faham lah dan benda ni bermanfaat bagi awak, jangan lupa like banyak-banyak, senyum-senyum, love sikit. Cikgu ni kekurangan kasih sayang. Tapi apa boleh cikgu buat? Cikgu perlu adjust ni je. Cikgu tak boleh adjust apa yang orang, cikgu tak boleh adjust orang yang sayang cikgu, tapi cikgu boleh adjust supaya orang sayang cikgu. Kau faham tak? Tak, cikgu pening. Okay. Alright. Lagi. So cikgu harap belajar sesuatu. And before cikgu endkan benda ni, kita akan ada kelas Maths secara live dengan cikgu Rai selepas ini di Facebook. So rajin-rajinlah ke sana. Dan cikgu harap selepas cikgu terangkan ni, awak lihat Maths, awak lihat Maths, awak lihat benda yang benda macam Maths ni sebagai something yang lain. They must be teach us something. Macam mungkin sains dengan biologi atau subjek sains yang lain, dia terang-terang bagi tahu apa yang awak belajar. Tapi macam nombor-nombor ni, alahai, manalah aku nampak 100, 200 tiba-tiba kat jalan raya, tak ada kan. Tapi ni, cikgu harap awak dah start tengok Maths as a way of thinking. Kot, maybe, I don't know. Apa beza SN dengan TN? SN tu adalah hasil tambah. Yes, SN menarik juga.
SN adalah hasil tambah semua ni. So dengan banyak progression yang banyak. Oh, cikgu nak start tu sekarang lah. Mari cikgu tunjuk sekarang. So awak dah tahu dah attempt awak. SN adalah hasil tambah. So SN adalah TN tambah TN tambah TN tambah TN, betul? Semua progress awak, semua usaha awak, semua hasil yang awak dapat tu ditambahkan. So membina awak sekarang. Kejayaan awak ni untuk berjaya bukanlah kerana satu je. Dia kena banyak progress baru dapat kejayaan yang sebenar. So maybe in a way dia kurang sama lah. In a way mungkin ni SPM, ini mungkin awak dalam awak mewakili sekolah mungkin, yes. Ini pula mungkin awak hubungan awak dengan kawan-kawan, hubungan awak dengan Allah, kan? Ada banyak faktor ataupun progress yang awak perlu tingkatkan supaya menjadi diri awak yang sebenar. This is you. Okay? Syahmi. Semalam cikgu pilih Syahmi kan, so sekarang Syahmi. Siapa yang tak tahu cerita, awak kena tengok balik live. Okay, so ni dia. Alright, so itu sahaja daripada cikgu. Okay, SN ni maksudnya penambah. N yang satu adalah pelengkap. Oh, bestnya. So apa tu? Nur Farisha. N tolak satu, D adalah pelengkap segalanya. Yes. Untuk mencapai sesuatu tu, itulah dia. Sekejap, cikgu kena print screen. Okay, dah snap dah. Mana dia tadi? Kau lupa kan? Tu dia, mari plan tu. Yes. Ini the plan. Okay, lepas tu hebat. Alhamdulillah, thank you cikgu. Tak kisah apa TN, yang penting adalah, oh yes, cikgu suka ni. Cikgu nak screenshot juga. Okay, lepas tu kejayaan bukan dengan satu kali cuba. Oh, betul. Mana ada kejayaan sekali cuba? The way you see failure is macam it's a stop. Fail and success is not a stop. It's a progress. Awak kena teruskan lagi. Ni SN ni pun adalah TN bagi something. Itulah, ada banyak lagi benda. Okay, so keep moving forward. TN hasil daripada usaha, SN adalah cantik, cikgu suka. TN hasil daripada usaha, SN adalah kejayaan yang diperoleh pada akhirnya. Good, well done. Tu kau suka atau dah lama ke start, alamak. Dah habis. Okay, alright. Okay, itu sahaja daripada cikgu. So terima kasih banyak-banyak kerana cikgu harap motivasi awak terlift up and start change the way you look at maths. Bukan sebagai sesuatu yang menyusahkan, tapi dia sedang mengajar sesuatu dan awak sedang belajar. So that's why dia challenging sikit. Okay, alright. So jumpa lagi. Maybe cikgu akan live. Yes, cikgu akan live lagi. And cikgu akan try cari something yang lain juga. And macam cikgu cakap tadi, nombor index, dia mengajar kita sesuatu juga. So InsyaAllah let's do this minggu depan. So by the way, sila pergi ke Facebook untuk tengok cikgu Rai mengajar Maths. Tapi bukan janggut, subjek lain. Okay, bab lain. Okay, so kita pergi ke sana pula. Alright, terima kasih banyak. FB pula, let's go. Jom. Semoga cikgu semakin berjaya. Terima kasih. Semoga awak berjaya juga. Okay, life isn't about how it starts. Wow. This is in English. So best. Okay, English cikgu teruk. Okay, bahasa Jawa. Alright. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.